So matlamat kewangan ataupun financial goals yang jelas ialah satu aspek paling penting dalam perancangan kewangan. Selain itu, matlamat kewangan yang berkonsep SMART akan membantu seseorang individu untuk mengawal perbelanjaan supaya dapat mencapai matlamat kewangan yang dikehendaki. Okey, seharusnya kamu punya matlamat kewangan, kalau kamu guna konsep SMART ini, so apakah SMART ada dalam muka surat 273? So kalau kamu amalkan kamu punya pengurusan kewangan menggunakan konsep SMART, insya-Allah dia akan membantu kamu untuk mengawal perbelanjaan. So kita nak tengok apakah SMART itu. So S itu adalah spesifik, iaitu khusus. Okay, kamu punya matlamat kewangan seharusnya bersifat khusus. Dia lebih kepada detail lah, macam nak kahwin tadi. So kamu punya matlamat nak kahwin, so khusus. So itu yang kita sebut, dia menjurus kepada matlamat kamu iaitu nak berkahwin. Okay, dan yang kedua seharusnya measurable. Okay, M iaitu measurable, iaitu boleh diukur. So kamu seharusnya kamu punya matlamat itu boleh diukur. Yang ketiga A iaitu attainable, boleh dicapai. Okay, seharusnya kamu punya matlamat boleh dicapai. So kalau kamu buat perancangan tapi tak boleh capai, so tak ada guna juga. Okay, so R iaitu realistic, so bersifat realistik, seharusnya dia logik lah. Kamu buat sesuatu matlamat kewangan tu pastikan dia boleh dicapai dan bersifat logik akal kamu nak capai itulah. Okey, dan dia seharusnya yang terakhir T iaitu time bound, iaitu tempoh masa. So seharusnya kamu ada kelima-lima ni. Apabila membuat matlamat kewangan, insya-Allah dia akan mengawal lah secara tak langsung kamu punya perbelanjaan. Okey, kita nak tengok contoh SMART, iaitu konsep SMART ini. Ya, kita beralih kepada contoh yang pertama, muka surat 273. Okey, so ada satu situasi dekat situ, dia kata Encik Yusof akan menyambut hari keluarga di Port Dickson dalam tempoh 6 bulan. Sambutan ini akan menelan perbelanjaan sebanyak RM1,500. So Encik Yusof perlu menyimpan RM250 sebulan daripada pendapatannya sebanyak RM2,500 sebulan untuk mencapai matlamat kewangan beliau. Adakah matlamat kewangan Encik Yusof memenuhi pendekatan SMART? Okay, so kamu dah ada situasi dekat sini berkenaan dengan Encik Yusof, dia nak buat family day di Port Dickson dalam tempoh 6 bulan daripada sekarang. So perbelanjaan untuk family day itu adalah RM1,500. So bermula daripada sekarang Encik Yusof perlu menyimpan RM250 sebulan. Okay, daripada gaji dia iaitu RM2,500. Okay, so itu yang disebut di dalam ni. So adakah Encik Yusof menggunakan pendekatan SMART? Okay, so kita nak tengok S yang pertama iaitu khusus. Ya, seharusnya matlamat Encik Yusof adalah untuk menyambut hari keluarga di Port Dickson. So dia punya matlamat itu khusus. Sebab apa dia nak buat sesuatu tu? So matlamat kewangan tu sebab apa? Sebab dia nak menyambut family day. So dia nak buat family day di Port Dickson. So khusus apa niat dia. Okay, so dalam hal ini dia bukan sekadar nak pergi bercuti, tetapi dia nak dia siap bagi tahu lagi kat mana dia nak buat dia punya family day. Okay, so dia punya sifat S iaitu S spesifik ataupun khusus, so ada dalam perancangan matlamat kewangan Encik Yusof. So kita nak tengok huruf M, measurable. Okay, so boleh diukur ataupun tidak. Seharusnya matlamat Encik Yusof boleh diukur. Okay, kenapa dia boleh diukur? Sebab dia dah tahu sebanyak mana duit yang dia nak guna, iaitu RM1,500. Okay, bagi menyambut family day dia yang dia nak buat di Port Dickson. Okay, so boleh diukur. Ada nilai yang perlu dia capai. So bermaksud dia boleh ukur lah dekat situ, iaitu M. So A iaitu
attainable. So boleh dicapai. So boleh dicapai atau tidak, dia punya matlamat kewangan ni, sekali ikutkan dia nak menyimpan RM250 dalam masa 6 bulan, dengan gaji RM2,500 sebulan sehingga dapat mengumpulkan RM1,500. So kalau kamu tengok, sebabkan dia kata dia nak menyimpan, dia nak buat family day itu dalam tempoh 6 bulan daripada sekarang. So RM250 sebulan, so darat 6, so dapatlah RM1,500. So nilai yang dia plan nak simpan untuk setiap bulan RM250 selama 6 bulan, so boleh dapat RM1,500. So boleh dicapai. So kita sebut sebagai attainable. So lagipun 250 ini adalah 10% daripada gaji bulanan dia, dan ianya logik lah. So biasanya orang nak membuat simpanan ni, macam contoh gaji kamu 2,500, so nak buat simpanan, kebiasaannya orang akan simpan 10% daripada gaji. So kalau 2,500, 10% daripada gaji iaitu 250. So logik lah, boleh dilaksanakan. Sebab kalau mungkin lebih lagi dia nak simpan, mungkin 300, kalau dia ada kemampuan tak ada masalah. Sebab takut Encik Yusof ni mungkin dia nak ada, dia nak bayar bil-bil yang lain lah. Dia nak guna duit untuk benda-benda yang lain. So setakat 250 darab dengan 6, 1,500 boleh dicapai. So kita tengok R, iaitu realistic. Adakah logik atau tidak plan matlamat kewangan yang dia nak buat ni? Yang hendak menyambut hari keluarga di Port Dickson dalam masa 6 bulan adalah bersifat realistik. Beliau akan menyimpan 250 sebulan untuk mencapai tujuan tersebut. So seharusnya plan ataupun matlamat kewangan yang nak dibuat ini logik lah. Dan dia nak buat dalam tempoh 6 bulan dan dia perlu menyimpan RM250 sebulan. Dan yang terakhir iaitu T, time bound, tempoh masa. So tempoh masa yang dia nak simpan dalam tempoh 6 bulan sebanyak 250. So dia akan ada akhir sekali nanti RM1,500 yang dia akan guna untuk membuat family day di Port Dickson. So seharusnya kelima-lima konsep SMART ini ada dalam matlamat kewangan Encik Yusof. So kalau ikutkan, kita boleh kata Encik Yusof mengamalkan matlamat kewangan berpandukan konsep SMART. So selesailah yang pertama, iaitu menetapkan matlamat kewangan. Kita tengok yang kedua, menilai kedudukan kewangan. So yang pertama tadi kamu dah menetapkan matlamat. So kali ni yang kedua kita nak cuba menilai, melakukan penilaian kepada kedudukan keuangan kamu. Terima kasih atas respon Siti Alia. So menilai kedudukan keuangan adalah yang kedua daripada proses pengurusan keuangan. So di sini kamu diperkenalkan dengan aset dan juga liability. Apakah aset, apakah liability? So aset dan liability menjadi kayu pengukur bagi menilai kedudukan keuangan. Kita tengok mungkin ada contoh aset dan juga liability. So contoh aset. Aset contoh dia seperti wang tunai, simpanan, pelaburan hartanah, simpanan tetap, amanah saham ataupun saham syarikat. So itulah yang antara contoh-contoh daripada aset. Kita tengok contoh liability ataupun kita sebut sebagai tanggungan. Ada orang kata liability ni dia membebankan. So merupakan pinjaman bank, hutang kad kredit dan sebagainya. Daripada apa yang kamu boleh nampak dekat sini, aset dan juga liability dua perkara yang penting. Dua perkara ini adalah sebagai kayu pengukur bagi menilai kedudukan keuangan kamu. So untuk kamu buat simpanan keuangan, kamu kena tahu aset kamu apa, liability kamu apa. Contoh
Contoh yang cikgu boleh nampak lah, okey, kata mudah dia. Aset ni dia macam kamu beli rumah. Okey, aset macam kamu beli rumah, iaitu pelaburan hartanah. So aset ni semakin lama dia semakin berkembang. Aset macam kamu beli rumah. So harga rumah dia tak pernah turun. Walaupun kamu tengok rumah kamu semakin lama dia semakin rosak ataupun buruk, hakikatnya harga rumah itu tidak akan turun daripada tahun ke tahun. So dia akan sentiasa bertambah, memberikan keuntungan kepada kamu. Okay, sebab itulah orang kata lebih elok beli rumah dahulu daripada beli kereta, kerana kereta kamu adalah liability. Okay, liability. So apa yang kita sebut sebagai liability iaitu macam ada orang cakap dia membebankan. Okay, contoh macam kamu ada kereta. So kereta dia nak kena servis, okay, dan dalam masa yang sama kereta itu adalah sesuatu benda ataupun sesuatu perkara yang dia susut nilai. Okay, setiap tahun harga kereta kamu dia akan turun berbanding dengan aset, berbanding dengan kamu beli rumah, harga dia semakin naik setiap tahun. Okay, so kalau ikutkan aset ni dia mendatangkan keuntungan, so liability ni dia sedikit membebankan lah, sebab kamu nak kena bayar dia bulan-bulan macam kereta. Okay, nak kena bayar bulan-bulan. Aset pun kena bayar juga bulan-bulan, macam kamu beli rumah pun dia still kena bayar setiap bulan, tetapi harga rumah itu dia bertambah setiap tahun. Kalau harga kereta dia tak akan bertambah, sebaliknya dia berkurang. So cikgu harap kamu boleh nampak perbezaan aset dan juga liability. Okay, selain itu anda juga perlu mengetahui bayaran yang perlu dibuat seperti sewa rumah dan bil utility yang belum dijelaskan. Okay, daripada duit yang kamu dapat, daripada gaji yang kamu dapat, selain kamu tahu aset, apa yang aset yang kamu ada, apa liability yang kamu ada, so kamu kena dahulukan juga bayaran yang perlu dijelaskan setiap bulan, seperti sewa rumah ataupun bil elektrik, okay, bil air, ataupun mungkin bil telefon ataupun estro dan sebagainya lah. Okay, so menilai kedudukan kewangan membantu anda mengukur prestasi dalam usaha mencapai matlamat kewangan jangka pendek dan juga jangka panjang. Okay, so cikgu harap untuk yang kedua itulah dia. Okay, kita dah selesai setakat itu. Jadi jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.